Okey, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Azul Zainal sini. Saya cuba try untuk buat style baru presentation untuk tips MBB Academy sebab saya banyak nak cerita tapi sebab time constraint saya pun banyak juga, so alang-alang saya tu buat video lah, senang. So apa-apa orang boleh rujuk balik. Okey, baik. Hari ni kali ini kita nak bercakap mengenai orang masalah gastrik ni kena kerap makan ke? Okey, baik. Sebab macam message yang saya dapat kan, yang cakap pasal gastrik ni lah. Dia punya common knowledge. Orang cakap gastrik ni kena makan kerap dan ikut time. Saya sekarang makan ikut time. Setiap 2 jam ke 3 jam saya kena makan sikit. Kalau tak makan perut saya pedih. Saya ni kerap lapar. Okey, baik. Saya makan ikut nasihat doktor sekarang. Makan sikit-sikit tapi kerap. Kalau saya miss time makan, memang perut rasa pedih. Sakitnya bukan main-main. Tembus ke tulang belikat, kaki jadi lenguh, dada jadi sakit, anxiety pun datang sekali. Orang bagi tahu sebab asid perut saya lebih. Dia hakis dinding perut saya, itu yang jadi pedih tu. Saya kena kerap makan, kalau tak nanti jadi ulcer perut. Okey, saya baru nak cuba Half 5 Plus dengan praktis MBB ni, tapi seram dengan cara makan MBB ni. Dietitian cakap tak boleh makan dengan kerap. Tapi kalau tak makan kerap, perut saya pedih. Macam mana ni? Okey, baik. Ya, ni antara common knowledge lah. Kalau kita pergi klinik ke apa semua. Kebanyakan yang kurang well versed bab masalah SIBO ni, dia akan cakap kena kerap makan lah. Sebab kalau kerap makan, perut tu tak pedih. Betul juga, memang betul pun. Kalau kita ada masalah gas ni, kalau kita makan kerap, especially dalam 2 jam sekali tu kita makan, memang pedih. Dia lagi 2 jam lepas berhenti makan tu, 2 jam lagi dia datang pedih perut. Tapi bila kita makan saja, pedih perut tu dia hilang. Okey, baik. Yang ni saya akan explain lah bagi semua faham. Sebab MBB ni saya sedaya upaya akan menasihatkan supaya jangan kerap makan. Okey, baik. So kita terus ya. Okey, baik. Antara persoalan utama saya kena tengok balik saya punya ni supaya saya tak melalut. Saya nak edit video pun malah. Sebab time constraint, time saya memang sangat sikit. Okey, baik. Kita jawab untuk sebab dia tak boleh. Okey, baik. Dia kata satu, antara masalah dia kena makan kerap. Makan kerap untuk apa? Untuk tak nak bagi pedih perut, tak nak bagi pedih perut. Okey, satu lagi, antara sebab dia adalah selalunya orang yang ada masalah gastrik ni komplain. Dia komplain satu, kata dia nak makan tapi tak boleh makan. Dia hanya boleh makan 5-6 suap saja. Sebab tu doktor akan pesan supaya makan kena kerap. Makan kena kerap. Kalau tidak sakit dia makan dinding perut lah. Selalu sangat lah kita dengar macam ni. Satu lagi, makan sikit tapi kerap. Makan sikit tapi kerap. Key point ni dia kata supaya makan sikit tapi kerap, supaya perut tu dia tak makan kita punya dinding perut tu sakit. Kalau tidak jadi gastritis tu, betul nak jadi ulcer, nak jadi kanser, apa semua benda-benda tu lah selalunya lah. Ini antara adalah cerita-cerita yang paling kita kerap dengar lah. Kerap nasihat yang kerap kita dapat lah. Kerap dapat. Okey, baik. Saya rujuk balik nota just in case saya terlupa. Okey, kita buat benda ni selalunya dia punya reason kita buat benda ni semua untuk supaya kita punya asid perut tak makan dinding perut. Macam tu lah ceritanya. Dia kata asid perut lebih. Okey, baik. Okey, baik. So kita clear sesuatu. Satu, kita sembang untuk
makan kerap tak nak bagi pedih perut. Benda ni panjang sikit lah. Benda ni panjang sikit tapi kena dengar bagi clear habis lah. Kalau tidak soalan yang sampai dekat saya ni dia nak jadi berulang. Saya nak jawab tapi masa saya terhad. Okey, baik. Untuk pedih perut. Pedih perut ni selalunya disebabkan oleh masalah gas. Kita kena tahu masalah gas. Dia bukan masalah radang perut ke. Dia gas yang apa, ni pedih perut setiap 2 jam sekali dia mai lah. 2 jam sekali. Ini kita akibat masalah gas. Dia bukan sebab oleh radang perut ke, perut ulcer ke apa semua. Bukanlah benda ni lah. Semua ni benda ni bukan. Sebab kebanyakan saya dah buat kerja ni lama dah. Bukan saya buat kerja sehari dua. Yang mana datang kat saya, yang bawa main report untuk buat endoskopi apa semua, check, kata dia tak ada pun masalah gastritis, perut semua comel, saya tak ada masalah, elok saja pun. Tapi pasal apa dia kerap pedih perut? Dia kata tak ada ulcer, tak ada gastritis, dia punya gallbladder, empedu dia semua okey. Tapi pasal apa pedih perut juga, kena makan 2 jam sekali. Lepas tu nak makan banyak pun tak boleh. Yang ni disebabkan oleh masalah gas. Ataupun lebih tepat lagi orang panggil trap gas. Kata gas terperangkap. Okey. Gas ni dia terperangkap kat kawasan mana ni yang buat jadi pedih perut ni? Okey, baik, kita buka lagi. Gas yang terperangkap yang selalunya buat sakit pedih perut ni adalah selalunya dekat kawasan selekor usus. Okey, baik, kita lukis macam ni secara bodoh-bodoh anak-anak. Okey. Kita kata macam tu. Okey. Siap bodoh-bodoh lah. Okey, baik. Ni let's say ni kita kata kita punya perut lah. Ni kita punya perut. Perut. Okey, perut. Okey. Dia trap gas tu dia selalunya terjadi dekat kawasan sini ya. Terjadi dekat kawasan sini. Dekat selekor kebanyakan masa. Dekat je selekor. Taklah rupa macam ni usus betul ni. Tapi saya lukis sajalah. Bagi supaya faham je dia punya gist pun dah cukup dah. Trap gas selalunya dekat sini. Trap gas. Okey, dia jadi kawasan ni. Kalau kita blow up lagi secara detail, sebab usus kita ni bukan cantik macam tu, macam lubang macam tu saja pusing-pusing, tak, bukan. Dia ada kawasan yang kawasan yang sempit, ada kawasan yang besar. Dia macam tu lah. Selalunya kalau macam dia lalu kat sini ikut dekat kawasan usus ke bawah ni, dia melengkung ke bawah ni, kot bukaan dia kecil sikit yang menyebabkan gas tu tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bergerak dengan elok. Okey, baik. Kita kata gas terkumpul dekat sini. Okey, baik. Sebab gas ni selalunya dia bukan dalam keadaan gas. Dalam angin saja dia selalunya dia ada satu selaput macam membran, macam buih, macam buih. Okey, yang menyebabkan dia nak lalu kat sini tak apa nak boleh lalu. Okey, baik. So kita kena tahu proses yang buat dia sakit adalah orang panggil proses MMC ya, Migrating Motor Complex. Yang mana selalunya dia start dia punya first wave tu adalah selepas 1 jam setengah lepas makan ataupun 45 minutes lepas makan, dia baru start dia punya first wave dia tu. First wave. MMC ni kegunaan dia adalah untuk kemut kita, untuk tolak makanan kita, untuk tolak bakteria apa semua ke kawasan yang lain lah. Okey, MMC ni kerja dia macam wave, dia macam ombak. Kita buat color lain sikit lah. Kita buat color pink lah. Okey, baik. Dia macam ombak. Sup. Dia kemut kita punya makanan tu. Kemut kita punya bakteria apa semua, enzim apa semua bergerak sepanjang kita punya usus. Okey, baik. So, kalau berlakunya masalah trap gas dekat kawasan sini dan dia tak boleh nak tolak, gas tu tersangkut, tak boleh nak tolak, yang tu yang buat rasa pedih. Selalunya sebab tu dia pedih ni setiap 45 minit ke 2 jam tu dia start rasa pedih perut pula. Lepas orang tu tak makan.
Okey, yang ni gas ni macam biasalah disebabkan oleh SIBO lah. Orang kata proses fermentation, penapaian makanan. Akibat kita punya usus kecil tu dia punya kandungan dia nisbah bakteria tu dia tinggi, sepatutnya rendah. Tapi ni tinggi sikit akibat macam-macam hal lah, proses MMC slow, kitanya digestion slow, kita ada masalah low stomach acid. Benda ni biasalah menyebabkan berlakunya masalah SIBO ni. So dia menapai makanan dekat situ, yang mana kalau gas ni tak dikeluarkan, benda ni akan berulang. Benda ni akan berulang sampai bila-bila lah orang kata. Selagi gas tu tak dikeluarkan, selagi tu orang tu akan makan setiap 2 jam sekali dia pedih perut. Pedih perut lah, nak kena makan ni. Sebab tu saya dalam tips MBB Telegram, saya dah buat satu video saya dah tulis tips mengenai perbezaan untuk rasa lapar betul, rasa lapar dengan pedih perut. Pedih perut ni bukan lapar. Pedih perut ni selalunya disebabkan oleh masalah trap gas. Kalau rasa lapar, dia tak pedih perut. Contoh macam waktu kita sihat, kalau kita puasa apa semua, dia tak pedih perut. Dia tak pedih perut. Dia cuma rasa macam dia kalau rasa lapar tu dia fikir, aku nak pergi bazar Ramadan, aku nak beli sekian. Sedapnya. Dia bernafsu nak makan. Tapi kalau pedih perut ni, dia bukan lapar. Orang tu makan hanya untuk nak menghilangkan pedih perut tu saja. Dan waktu dia nak makan pun dia tak boleh makan banyak. Sebab masalah ni juga, satu, kita perut bergas. Kita punya nak kata, kita punya satu gas ni gas. Masalah gas ni, trap gas akibat masalah SIBO, dia efek hampir ke semua tubuh badan. Tekak pun nak akan terlekat juga sebab dia kacau kita punya vagal tone ni. Vagal tone kita punya ada vagus nerve dua kat sini. Kalau kita macam kembung, dia akan kacau juga kita punya kebolehan nak menelan barang kan. Dia sama juga, dia ganggu proses MMC, dia ganggu proses kita punya progesterone esophagus ni pun kacau juga. Kita jadi acid reflux pun kacau juga dua benda ni. So yang tu kita topik lain lah. Okey, baik. Saya kena fikir balik, tengok balik. Saya nak buat sekali hadap lah. So ada dua benda ni. Okay. So apa solution dia? Solution untuk masalah makan kerap ni apa semua. Solution dia adalah saya akan letakkan link dekat saya punya copywriting kat atas tu, ataupun saya akan letak link kat bawah ni lah. Boleh tekan kot untuk ke Telegram MBB, yang mana saya letak ada 2 tips spesifik untuk ni. Satu kerap makan, satu pedih perut. Kenapa? Satu lagi tips untuk apa yang perlu buat 15 minit sebelum makan. Apa perlu buat 15 minit sebelum makan dan sebelum tidur. Satu lagi kerap sesak nafas. Sebab tiga benda ni dia berkaitan, kerap sesak nafas. Dia 3 tips MBB ni. So kena study betul-betul, kena faham betul-betul. Gas ni macam mana sekalipun dia tak boleh nak, orang kata tak boleh nak terserap masuk dalam kulit ke apa semua, orang lain bawa keluar angin, tak boleh. Dia ada dua jalan, salah satu sendawa ataupun kentut. Dua ni saja. Okey. Antara cara paling elok sekali adalah saya tukar sikit. Okey, antara cara paling elok adalah kita minum air kosong. Kita tahu sebab bila kita bukan minum air kosong, minum apa-apa saja jenis liquid pun boleh kita minum, kita cair. Sebab kita tahu bila kita minum, dia dilute kan, dia cairkan kita punya asid perut, kita punya kepekatan gastric juice tu. Bila kepekatan gastric juice kita turun, dia pH dia naik. Okey, kita punya auto LES tu dia akan dalam keadaan relax. Sebab kita tahu kekuatan buka tutup injap LES tu, selain dia berkaitan dengan kita punya vagal tone,
dia berkaitan dengan kita punya kepekatan gastric juice juga. Okey, baik. So kita minum, dia relax. So kita urut bagi sendawa lah. Sendawa. Lepas tu kita boleh makan lah. Boleh makan yang kenyang boleh lah. Boleh makan yang kenyang, boleh makan yang keadaan selesa apa semua. Lepas tu sebelum tidur pun buat benda yang sama juga. Kita minum air, apa-apa saja jenis liquid, minum saja, tapi janganlah yang ada creamer bukan tenusuk, sebab tu minyak sayur. Contoh macam minuman koko lah. Saya malah nak sebut nama, saya kena saman. Okey, baik. 15 minit sebelum tidur kita minum. Lepas tu kita urut sendawa, lepas tu kita tidur sampai pagi. Kalau tidak, sekali nak terkejut. Dia nak jantung nak berdebar tiba-tiba, nak jadi panic attack, nak jadi pening apa semua sekali benda lah. Okay. So, lepas tu jangan lupa untuk praktis MBB lah. Praktis MBB, minum Half5 Plus, Real B, Real C, jangan lupa. Lepas tu dah okey 80%, baru ambil microbat. Ingat, benda ni kena buat. MBB kena buat. MBB kalau tak faham juga susah nak dapat kefahaman, sebab MBB ni subjektif. Minta untuk join MBB Academy lah, yang mana saya hari-hari saya masuk MBB tu bagi orang tu betul-betul faham. So kita recap balik kita recap balik. Ya. Okey, baik. Pedih perut bukanlah disebabkan oleh lapar, tetapi adalah disebabkan oleh masalah trap gas. Okey, baik. Kalau kita makan, kalau kita ada masalah trap gas ni, kita akan nak makan banyak pun tak boleh. Makan bolehlah 2-3 suap, lepas tu dah tak boleh makan dah. Nak makan pun tak boleh. Kalau ikut konvensional punya ilmu, yang mana daripada orang kata pengamal perubatan yang tak mau nak update dia punya knowledge, ini kalau kena ni memang nasib malang lah orang kata kan. Dia akan suruh makan kerap. Makan kena kerap. Okey. Setiap 2 jam untuk tak mau bagi asid perut tu, makan dinding perut. Yang tu benda mengarut. Dia sebab kalau dia kata lepas tu dia kata kalau disebabkan oleh masalah gastritis, benda tu dia akan makan dinding perut, asid perut tu. Dia orang perut yang clean, elok pun, tak ada merah, tak ada ulcer apa semua, batu hempedu pun tak ada, apa semua clear, pun tetap akan mengalami masalah ni. Kalau dia ada masalah SIBO, benda ni tak boleh lari. Small intestinal bacterial overgrowth tu, benda ni tak boleh lari. So cara dia adalah macam mana, macam mana trap gas ni boleh menyebabkan jadi pedih perut, adalah disebabkan oleh setiap kali kita makan, dia akan menghentikan proses MMC. Bila proses MMC berhenti, proses kemut najis perut tu berhenti, kita trap gas yang kawasan tu yang build up pressure tu, dia tak menerima tekanan, dia relax, so tak rasa sakit. Tapi selepas 45 minit balik, 45 minit balik, perut 45 minit, bukan sejam setengah. Saya duduk 45 minit apa? Sejam setengah balik, orang tu akan pedih perut balik sebab dia MMC baru start balik. So orang tu akan komplain setiap 2 jam dia kena makan, kalau tidak pedih perut. Okey, baik. So untuk hentikan dia adalah macam mana pun kena keluarkan gas. Saya akan bagi link kat bawah tu macam mana nak buat. Dekat copywriting kat atas tu saya akan bagilah tips-tips apa nak buat. Dan minta praktis. Benda ni tak ada jalan shortcut. Lagi orang kata nak pergi beli ubat tu, nak pergi beli ubat ni, beli ubat tu. Boleh lah untuk kuplaton boleh. Yang jenis Semiticon tu, untuk dia reduce dia bubble punya tension tu, untuk keluarkan gas, tu boleh kuplaton boleh. Tapi saya kata saya akan nasihatkan untuk urut sajalah. Saya minum, lepas tu urut pergi sendawa apa semua. Kalau tidak, selagi itu orang tu tak boleh nak makan bagi kenyang, nak makan bagi puas, nak makan bagi sedap pun dia tak berani. Sebab kita sedang keadaan takut, sebab kita tahu SIBO ni dia kacau kita punya vagal tone. Dia bercabang lah. Dia kalau ada masalah SIBO, dia akan cabang dua. Satu vagal tone dia kacau, satu orang tu senang allergic, histamine, jadi histamine dominant, histamine intolerance. Yang ni kita bab lain esok kot. Mungkin esok saya akan buat video pasal ni. Okey, baik. So tengok tips tu apa semua. Lepas tu jangan lupa belajar untuk MBB. Bagi faham betul-betul MBB ni, tanya hantar gambar makan apa semua, tanyalah
Lepas tu satu lagi apa, jangan lupa untuk R5 Plus, Real B, Real C. Dan lepas tu dah okey banyak, dah 80%, baru kita introduce microbar. Benda-benda ni sangat-sangat membantu Sangat-sangat membantu. Okey, baik, itu sahaja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.